Boleh tak? Waalaikumsalam. Dengar. Okay. Alright. So tadi saya ada letak dalam WhatsApp kan? Ada baca tak? Ke korang tak baca? Saya minta korang untuk tengok balik exercise yang dah pernah buat dan submit dalam Google Classroom hari itu. So hari ini kita akan quiz esok. So saya akan refer kepada exercise tu lah selagi mudah lah sebab korang dah buat kan exercise tu. So macam lagi nampak lah kan. So sambil saya explain dekat sini, saya nak korang refer balik lah korang punya solution yang korang dah buat untuk exercise tu. Okay. So saya dah mention kan dah soalan apa yang saya akan bincangkan dalam untuk hari ini. So benda yang terconfuse kita boleh bincang sama-sama. Okay? Alright. So baru 57 orang. So, ramai lagi yang tak masuk. Yang mana tak masuk tu tak apalah, nanti kita minta dia masuk Alright. So untuk hari ni saya akan bincangkan tentang non-homogeneous solution. Okay, so untuk selesaikan non-homogeneous solution, reaction dia macam mana yang menyebabkan dia itu kita sebut sebagai non-homogeneous. So non-homogeneous dia adalah dalam bentuk A y double prime plus B y prime plus C y equal to Fx. Okay, so apa yang menyebabkan kita cakap this equation adalah non-homo? Because of this Fx, right? So Fx, bila Fx ni ada value, so we know that our equation is non-homogeneous equation. Okay, so since this one is non-homogeneous equation, so kita ada dua method yang kita boleh solvekan dia menggunakan MUC ataupun MVP. So MUC ni apa? Method of undetermined coefficient ataupun method of variation parameter. So kita ada dua method. Alright, so awak kena pastilah bila masa kita nak kena pakai method undetermined coefficient, bila masa kita nak pakai variation parameter. And then satu lagi depend kepada soalan yang ditanya. Kalau soalan minta awak solvekan pakai undetermined coefficient punya method, so awak kena pakai method undetermined coefficient. Kalau soalan minta awak pakai method of variation parameter, so kena pakai method of variation parameter. Kalau awak tak ikut arahan soalan, so automatik awak takkan dapat markah untuk soalan yang awak buat walaupun betul. Okay, walaupun jawapan dia betul tetapi pengiraan dia tak mengikut apa yang disoal ataupun apa yang ditanya, so tak dapatlah markah kat situ. Okay, alright. So first kali apa yang kita kena tahu this one lah. Okay, kita tahu non-homogeneous equation, kita kena tahu nak solvekan dia ada dua method. Okay, so MUC dan kita MVP. So method of undetermined coefficient. Alright, sebelum tu, selepas kita dah tahu ni, apa yang kita kena tahu lagi? Kita kena tahu general solution bagi non-homogeneous equation. So general solution bagi non-homo adalah YX equal to YHX plus YPX. Okay, so this one adalah general solution bagi non-homogeneous equation. Okay, so apa yang kita method yang kita nak buat ni untuk apa? So first kali YHX ni kita boleh cari. Okay, even dalam method undetermined ke, method variation parameter ke, dia tetap sama.
cara dia tetap sama. Maksudnya dia adalah cara untuk kita solvekan homogeneous equation. Okay, alright. Kenapa metod ni dikenalkan? Dikenalkan untuk kita cari YPX ni. Okay, so maksudnya kalau kita guna kaedah method of undetermined coefficient, so YPX tu kita cari macam mana. Okay, so kalau kita pakai MVP, method of variation parameter, so YPX tu kita akan cari macam mana, kaedah dia macam mana. Itu yang kita gunakan. Sebab tu sebab tu dalam ni ada dua method. So method ni sebabkan kita nak cari YPX tu lah. Okay, so bila melibatkan method of undetermined coefficient, so nak dapatkan YPX, dia adalah depend kepada fx kita. So kena ingat yang tu. Alright, so dia depend pada fx. So kita kena refer pada fx. So once kita refer pada fx, so kan awak kena recall balik. Fx ni nanti dia akan ada 3 case. Okay, untuk method of undetermined coefficient ni, fx ni dia akan ada 3 case. Case pertama, case kedua dan case ketiga. Di mana case pertama adalah polynomial of nth degree kan. And then method yang kedua, case yang kedua exponential, dan case yang ketiga adalah trigonometric. So benda tu depend kepada fx kita. Alright, so now kita pergi kepada contoh. Alright, so bagi nampak lah. So benda ni awak dah buat dalam exercise. So untuk soalan A ni, dia ada dalam exercise case 1. Okay, case 1, and then dia adalah question D. Alright, so untuk this case, apa yang kita kena buat? So kalau kita tengok ni pun ketiga-tiga soalan ni dia adalah non-homogeneous equation. Okay, and then kalau kita tengok yang A ni, fx dia adalah case pertama. Okay, case pertama which is polynomial. So bila dia polynomial, awak kena tengok degree dia. Okay, macam this one sebabkan dia x power of 1, so dia adalah degree 1. So dia punya bentuk YPX dia dalam bentuk apa? X power of r, and then kalau macam dekat sini nanti kan kita akan cari YHX. So YHX tu dia dah ada unknown, dia dah A and B contohnya kan. So kat sini kita continue dengan C lah, CX plus D contohnya. And then kalau kita tengok case yang kedua ni, soalan yang kedua ni dia adalah case 2. Kenapa case 2? Sebab dia exponential dekat sini. And then dia punya YPX akan jadi dalam bentuk X power of R C exponential KX. Okay, and then this one, kalau kita tengok untuk soalan C, dia punya fx dia adalah 2 cos x. So we know that this one is case 3. So case 3 YPX dia akan jadi x power of r contohnya C cos kx plus D sin kx. Okay, so ini dia punya first, apa yang awak kena nampak lah. Alright, then kita pergi dulu kepada example yang pertama, which is d2y over dx2 plus dy over dx minus 2y equal to 3x minus 1. So bila kita tengok macam ni, apa yang awak kena tahu bila melibatkan method of undetermined coefficient, first kali, step yang pertama, awak kena cari YHX. So YHX ni apa? YHX ni adalah homogeneous solution. Apa yang dimaksudkan dengan homogeneous solution? Maksudnya sekarang ni, this one, okay, kita punya soalan dalam bentuk non-homogeneous equation. Alright, so now kita nak cari, step pertama ni sebabkan kita nak cari homogeneous solution. So, dia punya equation mestilah dalam bentuk homogeneous. Alright, so macam mana kita nak jadikan non-homogeneous equation ni kepada homogeneous equation? So, kita kena assume fx kita ni equal to 0. Baru kita boleh dapatkan dia dalam bentuk homogeneous equation. Okay, so next,
Sekarang ni kita dah dapatkan dia punya bentuk homogeneous equation. Dan kita nak dapatkan dia homogeneous solution. Macam mana kita nak buat? Okay, first kali awak kena tukarkan dalam bentuk characteristic equation. Maksudnya y double prime dia akan jadi m square. And y prime dia akan jadi m. And y dia sama juga dengan 1. So 1 darab dengan negative 2. Sebab tu kat sini kita dapat negative 2 equal to 0. Okay, this one is characteristic equation. So selepas kita dah selesai dapatkan bentuk ni, kita kena cari nilai m kita tu. Ataupun kita sebut m ni sebagai kita punya root kita. So macam mana nak dapatkan nilai m ni? Sama ada awak guna formula ataupun awak boleh direct tekan calculator. But my suggestion, better you terus tekan calculator. So awak akan save banyak masa awak kat situ. Dan satu lagi, kesalahan yang akan dilakukan tu sikit lah. Okay, compare kalau kita buat calculation, kadang-kadang kita careless. Okay, alright, so after kita dah tekan calculator, we get lah M1 1, M2 negative 2. So bila kita tengok dekat sini M1 1, M2 negative 2, so dia adalah number yang berbeza. So once dia adalah number yang berbeza, dia punya jenis ataupun type of root dia adalah real and distinct root. So once kita dah tahu dia punya type of root, so automatic kita dah tahu homogeneous solution kita, bentuk dia macam mana. So kita dapatlah YHX equal to A exponential X plus B exponential negative 2X. Okay, kenapa dapat bentuk macam ni? Perlu ke saya explain ataupun no need? Tak perlu dah saya explain sebab benda ni dah selalu jumpa kan. So perlu ke saya explain kenapa dia jadi macam tu? Perlu ke tak perlu? Hello, dengar ke saya tengah explain apa ni? Tak perlu pun tak apa, madam. Okay. Tak payah So maksudnya awak dah faham dah lah. Alright, so once kita dah dapat YHX, next kita continue dengan step yang kedua. Step kedua ni kita nak cari apa? Kita nak cari YPX. Ini yang tadi yang saya cakap tadi ni. Ni YPX ni kita akan depend kepada kita punya Fx. So disebabkan Fx kita adalah 3x minus 1. So kita tahu ini adalah bentuk polinomial. That's why dia adalah case yang pertama. So once dia case yang pertama, ini dia punya, kita panggil apa Kita panggil dia punya memang, okay. Bila dia adalah case pertama, which is polynomial equation, so automatic particular solution dia dalam bentuk yang macam ni. Okay, cuma untuk case yang pertama ni, awak kena careful sikit sebab awak kena tengok dia punya degree of x tu. Okay, kalau x ni power 1, so dia dalam bentuk macam ni. Tapi kalau x tu power of 2, so dia tak boleh jadi bentuk macam ni. Dia akan jadi cx square plus dx plus e. Kenapa dia dapat macam ni? Sebab formula asal untuk particular solution ni adalah x power of r. And then contohnya A ke apa tak kisahlah yang ni kita ubah. So X N tambah B X. N ni akan reduce 1. Okay, maksudnya dia akan tolak 1. And then plus C X N akan tolak pula dengan 2. Dia akan reduce 1 sampai at last dia akan jadi N tu akan minus dengan diri dia. So once N dah minus dengan diri N, kita akan stop dekat situ. Okay, sebab tu kena careful kalau dia adalah polinomial, so kena tengok dia punya degree. Okay, dia boleh jadi dalam bentuk macam ni ataupun bentuk macam ni ataupun seterusnya lah, depend on degree of x tu. Okay, so sekarang kita dah dapat YPX, tetapi YPX ni kita tak boleh terus pakai. Okay, kita kena compare dulu dengan YHX. Kenapa kita kena compare? Kita nak compare sebab kita nak dapatkan kita punya YPX yang value dia ataupun term dia takkan sama langsung dengan YHX kita. Okay, so first kali macam mana kita nak buat? So kita kena letak dulu, kita akan letak R sama dengan kosong. Kenapa kita letak R sama kosong? Sebab kita reduce ataupun kita nak jadikan X ni natural ataupun satu lah. Okay, so bila X power of 0,
So automatic kita akan dapat bentuk macam ni kan, CX plus T. So that's why lah dia akan jadi YTX equal to CX plus T. Okay, so CX plus T ni awak kena compare dengan YHX. So kalau kita tengok, kita compare setiap term so CX, okay, tengok kat sini, ada tak yang sama macam dia? Tak ada kan? So CX ni kita boleh pakai. And then D, ada tak bentuk yang macam tu? Tak ada kan? So ini pun boleh pakai. Means that YPX ni kita tak perlu tukar apa-apa. So kita boleh pakai terus sebabkan dia punya value ataupun dia punya term, every term ni dia tak sama langsung dengan term yang dekat YHX ni. Okay, so bila dia dah tak sama, so kita continue dengan step yang keempat. Okay, step yang keempat ni apa yang kita nak kena buat? Kita differentiate. Okay, kita differentiate YPX kepada Y prime and Y double prime. Kenapa kita differentiate jadikan dia first derivative and second derivative? Okay, sebabnya kita nak masukkan dalam ni nanti. Kita nak masukkan, bukan dalam ni. Kita nak masukkan dalam soalan balik nanti. Okay, so YPX equal to CX plus T. So once kita nak differentiate dia, kita akan dapat C. And then bila kita differentiate kali kedua, C ni akan jadi 0. So kita dah selesai differentiate. So after kita dah selesai differentiate, apa yang kita nak buat? Step yang seterusnya, kita kena substitutekan apa yang kita differentiate. Bukanlah apa yang kita differentiate, maksudnya setiap yang kita dapat ni. Okay, kita akan substitute masuk ke dalam differential equation ni. Ataupun senang cakap, kita substitute masuk dalam soalan. Okay, so di mana d2y over dx2 ni dia sama juga dengan y double prime. Okay, maksudnya dia second derivative. Okay, ataupun second order. So, bila dia, okay, sekarang ni kita substitute. Okay, y double prime plus y prime plus, minus 2y equal to 3x minus 1. So, y prime kita akan substitute 0. Then plus y prime adalah c. So, plus c. And then minus 2. And then y kita adalah cx plus d. Cx plus d equal to this lah. Okay, so bila kita dapat macam ni, kita kena expandkan dia. So, bila kita expand, kita dapatlah bentuk macam ni. Okay, kita expandkan. So, kita dapat C minus 2CX minus 2D equal to 3X minus 1. Okay, bila dah dapat bentuk ni, apa lagi kita nak kena buat? Selepas kita expand, kita compare. Okay, kita compare. Apa yang saya maksudkan dengan compare? Maksudnya sekarang ni, kalau awak perasan, this part, dia ada X, betul? So, kita akan compare left hand side dengan right hand side yang sama term. Okay, this one ada X, so kita akan compare dengan 3 lah sebab dia ada X juga. That's why awak dapat negative 2C equal to 3. So, C equal to negative 3 over 2. Okay, so dapat dah. Next, kita ada C minus 2D. Okay, C minus 2D equal to negative 1. Kenapa equal to negative 1? Sebab negative 1 ni tak ada variable apa-apa dekat dia. Sama juga dengan C dan juga 2D ni, dia tak ada apa-apa variable. That's why kita boleh gunakan dia. So C kita dapat negative 2 over 3. Kita substitute masuk kat sini, kita simplify dan kita dapatlah D sama dengan negative 1 over 4. So since awak dah dapat nilai C, nilai D, kita substitute balik masuk dalam kita punya particular solution kita, which is this one lah. Kita akan masukkan balik dalam ni. Okay, C adalah negative 3 over 2. That's why awak dapat YPX equal to negative 3 over 4. Kenapa saya tulis 4? 4 ke 2 lah? Saya salah kira ke? 4 4 kan? Korang dapat apa untuk C ni? C dapat negatif 3/2 apa? 3/2. So saya salah lah dekat sini, okay. So ni betul. So this one 3/2. So this one 3/2. Okay. So dah dapatkan YPX and last step kita dapatkan
general solution. So general solution apa dia? Yx equal to yhx plus ypx. Betul? So yhx kita ambil daripada sini, and then ypx kita ambil daripada sini. So at last dapatlah jawapan macam ni. Semua dapat tak? Saya tak silap saya yang ni saya bagi ke jawapan? Saya bagi tak jawapan? Bagi kan? Ke tak? Alah, kenapa diam? Dengar tak saya cakap? Tak bagi pun. Tak bagi soalan je. Saya tadi Wan. Tadi Yang ni kan yang saya hari tu jawapan dia. P ke siapa minta kat saya yang saya tak sempat bagi tu. Yang ni lah kan? Exercise ni lah kan? Okay, tak apa. So, bila korang buat exercise dapat tak macam ni? At last, A exponential x plus B exponential negative 2x minus 3 over 2x minus 1 over 4. Dapat tak? Semua dapat? Tak ada masalah. Okay ya? Diam ni saya assume sebagai semua boleh dapat jawapan ni. sama dah. Alright. Sama dah madam. Okay, good. Alright, so kita continue dengan yang B. So yang B pun sama jugalah dia punya step. Okay, apa yang perbezaan dia dekat sini? Okay, step pertama adalah sama. Maksudnya kita akan cari YHX dia. Kan? So YHX macam mana nak buat? Samalah macam tadi saya explain. Maksudnya kita akan ambil equation ni tetapi fx ni kita akan jadikan dia kosong. So bila dapat bentuk ni, apa yang kita kena buat? Tekan kalkulator. Sebelum tekan kalkulator tu, tukar dululah jadikan dia characteristic equation. And then tekan kalkulator untuk dapatkan value dia. Next, after kita dapat value, kita dapatkan dia punya YHX. So value kat sini adalah 4 dengan negatif 4. So kita tahu dia tak sama. So dia real and this dia root. Okay, so settle untuk homogeneous solution. So saya laju untuk homogeneous solution tak ada masalah kan? Sebab benda tu kita dah selalu buat kan? Alright, so untuk step yang kedua, kita nak cari YPX. YPX ni apa? Particular solution untuk case ni. Okay, so kita tengok dia punya fx. So fx dia adalah exponential. So bila dia exponential, dia adalah case yang kedua. So kita akan tukarlah, tadi kan saya dah buat kan. Kalau ni dia dalam bentuk C exponential KX. K ni nak ambil mana? K ni kita refer daripada soalan ataupun daripada fx kita. So fx kita adalah 4. That's why untuk dapat YPX ataupun particular solution equal to x power of r and then C exponential 4x. Okay? Alright. So, boleh tak boleh kita nak pakai this particular solution? Kita kena compare dulu. Alright. So, sebab tu kita buat step yang ketiga ni. So, kita kena compare dulu YHX dan juga YPX. So, kalau dia sama, kita tak boleh pakai. Okay. Kalau dia sama, kita kena cari YPX yang baru. Okay. Maksudnya YPX yang lama tu kita tak boleh pakai dah. Sebab dia sama dengan YHX. Okay. So now sebelum kita nak compare, first kali R ni mesti equal to 0. So once R equal to 0, so we get C exponential 4x. So benda ni compare dengan YHX. So kalau kita tengok, bila kita compare C exponential 4x, dia sama juga dengan A exponential 4x. Nampak tak? Okay, jangan keliru C dengan A. Mungkin ada setengah student akan cakap, mana sama? Yang YHX tu A, yang YPX tu C. Betul tak? Okay. Tapi awak kena ingat, A, C tu apa benda? Benda tu adalah constant kan? Kita letak unknown value, unknown letter tak kisah. Dia akan tetap sama je sebenarnya. Cuma nak membuatkan perbezaan untuk kita nak tahu value nanti. Itu yang perbezaan dia. So kalau kita tengok dekat sini, apa yang nak kita nak refer kepada apa yang bentuk sama, tengok kat sini. Yang ni A exponential 4x. Yang this one adalah C exponential 4x. So kalau kita tengok, this one is exponential 4x. This one also exponential 4x. So dekat sini dia A, di C. Tak ada apa-apa yang berubah, sama je. That's why kita akan bukan assume, kita akan cakap dekat sini YPX bila R equal to 0, dia adalah sama dengan YHX. Okay, ingat saya cakap, bila salah satu term sama, automatik kita tak boleh pakai dah YPX yang kita cari ni. So kita kena cari
YPX yang baru. Macam mana kita nak cari YPX yang baru? Okay, tadi R ni kita letak 0. Now, kita proceed dengan R equal to 1. So, kita masukkanlah R ni, R equal to 1 tu dekat sini. So, kita akan dapat YPX equal to X power of 1 kan. So, X je lah. So, X C exponential 4X. Ataupun nak cantik CX E 4X. Samalah, tak ada masalah. Alright. And then bila kita dapat new particle solution, kita kena compare again. Okay, compare lagi sampai at last tak ada satu pun term yang sama dengan YHX. So bila kita compare dekat sini, okay, kat sini dia adalah A exponential 4X. Dekat sini adalah CX exponential 4X. So tak sama. Kenapa saya cakap tak sama? Sebab dia ada X dekat sini. Kat sini dekat A exponential 4X ni dia tak ada X kan. So kita boleh pakailah YPX yang kita dapat ni. Sebab apa? Sebab term dekat YPX tu tak sama dengan term dekat YHX. Okay, so maksudnya this one adalah YPX kita. Alright, so YPX yang lama ni kita tak pakai dah. Kita pakai YPX yang baru. Alright, so daripada selepas kita dah dapat, okay, kita dah dapat dah YPX apa yang kita nak pakai. Next kita kena differentiate sekali dan juga differentiate 2 kali. Kenapa kita buat macam tu? Sebab nanti kita nak substitute dalam soalan kita balik. Okay, so YPX sama dengan CX exponential 4X. So Y prime PX sama dengan 4CX exponential 4X plus C exponential 4X. Kenapa dia dapat bentuk macam ni? Apa yang kita buat dekat sini? Teknik apa yang kita pakai? Untuk kita dapatkan first derivative tu, kita pakai teknik apa? Anyone? Teknik apa kita pakai? Product rule. Product rule. Okay, good. So, lepas awak dapat awak differentiate menggunakan teknik product rule, at last awak akan dapatlah this value. And then, ini adalah first derivative. So, kita nak dapatkan second derivative. This one, kita akan differentiate lagi sekali lah. So, once differentiate lagi sekali, awak dapatlah 16CX exponential 4X plus 8C exponential 4X. Okay, this one pun sama jugalah. Untuk this part, pakai product rule. Untuk this part, direct sahaja. Okay, direct differentiate. Okay, so lepas kita dah dapat YPX, Y prime PX and Y double prime PX, next, benda ni semua substitute masuk ke soalan balik. So, bila masuk dalam soalan, dia dapat bentuk macam ni lah. So, untuk Y double prime, dia adalah 16CX exponential 4X. Di mana? Okay. And then minus 16Y. So, Y ni nak refer mana? Kita refer yang dekat sini. Okay. So, sebab tu jadi negatif 16CX exponential. Saya tinggal 4X kat sini. Okay. Equal to 4 exponential 4X. Okay. Bila kita dah substitute masuk dalam ni, and then kalau kita boleh expand, kita expand. Tapi macam case ni tak perlu nak expand apa-apa. Okay. So lepas tu apa yang kita kena buat? Okay, 16CX exponential 4X dengan negatif 16CX exponential 4X ni kita boleh cancel out. So yang tinggal adalah 8C exponential 4X. So this one, bila dapat macam ni, apa yang kita kena buat? Kita compare kan. So once kita compare, kita dapat C sama dengan 1/2. Lepas tu, apa yang kita kena buat? Substitute masuk dalam kita punya particular solution. That's why lah particular solution awak dapat 1/2X exponential 4X. And the last step, general solution, samalah YHX tambah dengan YPX. And then, selesai. Semua dapat tak jawapan ni? Ada yang tak dapat? Dapat, madam. Okay, alright. So kalau dapat, kita continue dengan the last example ataupun the last exercise yang melibatkan method of undetermined coefficient. Next, kita akan masuk dengan variation parameter pula. Okay? Alright. So, untuk this case, okay, first, samalah. Saya ulang benda yang sama je. Okay, so maksudnya cari YHX dulu. So nak cari YHX, ini akan jadi kosong. Fx akan jadi kosong. And then dapatkan nilai, so kat sini kita dapat YHX equal to A plus B exponential 3x. Okay, settle untuk
homogeneous solution. So maksudnya tadi kalau kita nak cari general solution bagi non-homo, dia adalah YX equal to YHX plus YPX. So YHX dah settle. Now kita nak cari untuk part YPX pula. So YPX, first kali apa yang kita nak buat, kita nak dapatkan dulu general solution atau bukan general solution, particle solution untuk YPX tu kan. So macam mana kita nak tahu idea dia datang daripada mana? Kita kena tengok fx kita. So kalau fx tu macam dekat sini 2 cos x. So kita tahu dia adalah kes yang ketiga. So kes yang ketiga means that dia adalah trigonometry. So once dia trigonometry, dia adalah dalam bentuk YPX equal to x power of r c cos x. Kenapa dia jadi c cos x? Okay, sebabkan dia adalah x power of r c cos kx plus d sin kx. Betul? So K kita kat sini adalah, kalau kita refer pada fx kita, K kita adalah 1. That's why dia jadi X sahaja. Kita ambil yang ni. Sebab tu awak dapat X power of R C cos X plus D sin X. Okay, betul? Alright. So boleh ke kita pakai terus YPX ni? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? So kenapa tak boleh? Kita kena compare dulu. Kena tengok dulu. Ada tak term yang sama? Kalau tak ada masalah. Kita boleh pakai terus. Kalau ada, itu masalah dia. Okay, so kalau kita tengok kat sini, first kali kita kena let R equal to 0. Kenapa kita letkan R equal to 0? Tu maksudnya nak hilangkan X ni. Okay, so R equal to 0. Maksud apa? Maksudnya kat situ, okay, kita nak hilangkan macam mana? Maksudnya, bila R equal to 0, kita akan dapat bentuk asal trigonometrik, case 3 tu lah. Okay, and then kalau katakan dia tak sama, lepas tu baru kita nilai R tu akan bertambah daripada kosong akan jadi 1, akan jadi 2, jadi 3, 4 dan seterusnya. Okay, so bila kita jadikan R equal to 0, bila substitute masuk dalam ni, X 0 akan jadi 1, so kita akan dapat C cos X plus D sin X. Okay, so bila dapat bentuk ni, apa nak kena buat? Kita kena compare lah. Oh, compare C cos X, ada tak dekat sini? Tak ada. So, okay, proceed dengan D sin X. Ada ke kat sini? Ada ke kat sini? Tak ada. So, proceed. Senang je tengok dia dekat dia punya, apa? Kita panggil, dia punya term ataupun variable dia tu. Kalau dia cos X, tengok kat sini ada tak cos X? Tak ada. Tak ada masalah. Kat sini sin X. Ada tak kat sini? Sin X. Tak ada. So, once tak ada, kita just proceed lah. So, kita beritahu lah yang YPX ni tak sama dengan YHX. So, once dia tak sama, kita boleh pakai this YPX. Okay, so step yang seterusnya sama je, kita kena cari Y prime and Y double prime. Okay, so yang ini hanyalah direct je differentiate, so tak ada masalah. Okay, dah kita differentiate, baru kita substitute masuk balik dalam soalan. So bila kita dah differentiate masuk dalam soalan, so kita akan dapatlah di dalam bentuk soalan dia akan jadi negative C cos X minus D sin X. And then minus 3 negative, betul kan? Negative C sin X plus D cos X equal to 2 cos something tu kan? Okay. Alright, so bila kita dah substitute masuk, then expand. So once awak expand, awak dapatlah bentuk macam ni. Okay, so cos X C negative C minus 3D and then plus sin X negative D plus 3C equal to 2 cos. Okay, lepas dah expand, apa yang kita buat untuk yang the next step, kita compare. Okay, kita compare. So, untuk part ni, kat sini cos X, ini pun cos X. So, kita boleh compare lah. So, kita ambil nilai ni. Negative C minus 3D equal to 2. Okay, so C sama dengan negative 2 minus 3D. Okay, then okay, sebabkan kita tak dapat lagi yang ni, continue dulu dengan this one, negative D plus 3C equal to 0. And then sebabkan C kita dapat dalam bentuk ni, substitute lah masuk dekat sini. So once kita substitute and simplify, we get D equal to negative 3 over 5. So once kita dapat yang ni, substitute balik dalam D, and then C kita dapat negative 1 over 5.
5. Okay, kalau awak dapat jawapan ni betul, ini dah 1 markah. 1 markah. Ini 1 markah. Dah 2 markah dekat sini. So, rugilah kalau awak tak buat betul, okay? And then last sekali, YPX kita dapat, kita substitute lah nilai C dan juga nilai D dalam kita punya YPX. So, kita dapatlah negative 1/5 cos X minus 3/5 sin X. So, dah dapat nilai ni. Apa yang nak kena buat? Maksudnya kita dah dapat YPX, masukkanlah YHX dan juga YPX. So, kita dapatlah kita punya general solution. Okay. Dapat semua? Jawapan macam ni? Dapat, Madam. Alright. So, ada apa-apa nak tanya tak untuk method of undetermined coefficient? Okay tak? So far okay. Alright. So, good. Okay. Sekarang semua okay? Ya? Yeah? Okay ya? Okay ya? So, kalau semua okay, kita continue dengan satu lagi method. Okay? Alright. So, kita pergi kepada method of variation parameter. So, fungsi yang sama dengan method of undetermined coefficient, tetapi perbezaan dia step nak buat dia. Okay, so seperti yang semua tahu, untuk non-homogeneous equation, dia punya general solution dia tak berubah. So, YX akan sama juga dengan YHX plus YPX. Okay, sebab tadi saya cakap function yang sama. Function yang sama tu apa maksudnya? Function dia, fungsi dia kita nak cari YPX. Okay, tetapi macam method of undetermined tadi, YPX kita depend kepada Fx. Okay, daripada Fx tu and then next baru kita step yang seterusnya. Okay, tetapi kalau macam method of variation parameter, YPX ni dia ada formula dia, which is U Y1x plus V Y2x. Okay, maksudnya apa kat sini? Kita kena tahu nak cari ataupun kita kena tahu nak cari U, nak cari Y1x, V and Y2x. Bila semua ni dapat, automatik YPX pun akan dapat. Okay? So, untuk YHX ni samalah macam tadi juga. Dia tak berubah. Dia pengiraan dia sama macam tadi. Okay? Boleh? Perbezaan dia kat sini, kalau untuk method of variation parameter, YPX ni dia ada formula dia. Okay? And then kalau untuk undetermined coefficient, kita depend kepada Fx. Okay, boleh? Alright, so kita continue dengan example. Dan example ni saya ambil daripada exercise yang saya bagi, soalan 1 ABC. Okay, samalah. Right? So, first ni adalah d2y over dx2 equal to 2 exponential 4x, ataupun kita boleh juga tulis y double prime equal to 2 exponential 4x. Maksudnya benda yang samalah, sama juga dalam bentuk. Kalau awak nak tukar dalam bentuk macam pening tengok macam ni kan, nak tukar dalam bentuk macam double prime ni tak ada masalah. Buat je lah 5y prime tambah 6y equal to 2x. And then the last one, y double prime plus y equal to x plus 2. Alright, so benda-benda ni apa yang kita nak kena buat, apa yang awak kena tahu bila melibatkan method of variation parameter. Step pertama, benda ni sebenarnya kenapa kita buat, supaya kita tak confuse, tu je. Tapi kalau awak rasa awak dah mahir, awak tak nak buat method ni pun tak ada masalah. Method lah. Untuk step ni awak tak nak buat pun tak ada masalah. Okay, so first identify A. Okay, let's say lah kalau kat sini ada 2. So kita kena tukar dululah. Okay, ataupun kita ambil yang ni. Tapi untuk stage awak ni, dia tak ada pun lah. Dia memang akan sentiasa satu kat depan dia. Ataupun sentiasa y double prime saja. Dia tak ada apa-apa kat depan dia. Okay, alright. So A dia adalah 1 and then Fx kita adalah 2 exponential 4x. Okay, itu method pertama. Method pertama kita identify dulu A dengan Fx. And then next step, apa yang kita nak buat? Kita kena cari YHX. Okay, saya tulis lagi sekali dekat sini. Ini adalah general solutionnya. YHX plus YPX.
Okay, ingat soalan kata apa? Soalan kata find the general solution. So general solution YH equal to YHX plus YPX. Okay, so bila kita tengok soalan, okay, first sekali idea yang boleh kita dapat this one. Kita boleh cari ini dulu. That's why step yang kedua kita cari YHX dulu. Sebab dia kita cakap dia yang paling senang untuk kita cari dan kita dapatkan. Okay, so first sekali cari dulu YHX. So macam mana cari YHX? Sama macam dalam method undetermined tadi juga. Kita akan assume fx ni sebagai kosong. So macam ni lah, y double prime equal to 0. Okay, so and then kita dapatkan dalam bentuk characteristic equation, then tekan calculator. Kalau tak tekan calculator pun boleh dapat. Betul tak saya buat ni? Semua dapat tak macam tu? Dapat madam. Dapat, madam. Okay, boleh Okay. Alright. So, lepas kita dah dapat, apa yang kita kena buat? Kita dapatkan, kan kita dah dapat dah dia punya homogeneous equation. So next, apa yang kita kena buat? Kita dapatkan pula kita punya y1x and y2x. So macam mana nak dapat y1x and y2x ni? Alright, kita akan refer kepada YHX. Okay, nampak tak perbezaan undetermined dengan variation parameter? Kalau macam undetermined tadi, kita daripada apa kita sebut tadi, daripada nak dapatkan YPX tu kita akan refer kepada fx and then kita akan compare dengan YHX. Tetapi untuk variation parameter ni, untuk dapatkan y1 and y2 tu kita refer kepada kita punya YHX. So kalau YHX kita ada salahlah sampai ke bawah. Okay, so bila kita tengok sini YHX kita sama dengan A plus BX. So kita tahu yang this one akan jadi Y1 and this one akan jadi Y2. Okay, sebab tu awak dapat Y1 equal to 1. Kenapa 1? Sebab ini A. So A dia sama dekat 1 lah. So A time dengan 1, so we get 1 lah. And then BX, so Y2X sama dengan X. So kita dah dapat dah kita punya Y1X and Y2X. Next, kita nak kena differentiate untuk Y1 dan juga Y2X. So differentiate Y1X kita akan dapat 0. And then differentiate untuk Y2X kita akan dapat 1. Okay, settle untuk differentiate. Step yang kelima, kita nak cari Wronskian. Okay, Wronskian ni kita akan pakai determinant formula, which is Y1, Y2, and yang bahagian bawah Y1 prime, Y2 prime. Okay, so kita masuklah nilai yang kita dapat tu. So bila kita dah dapat nilai ni, apa yang kita kena buat? Kita guna formula determinant. Maksudnya 1 times 1, so kita akan dapat 1 minus x times 0, 0. That's why we get 1. Okay, so dah dapat satu. Apa yang kita nak kena buat pula seterusnya? Dekat sini nak cari u dengan v. So u ni macam mana kita cari? Kita pakai formula negative integration y2x time dengan fx over a time dengan w dx. So y2x kita adalah x. So x time dengan fx. So fx kita adalah 2 exponential 4x. Okay, so bila dapat sini and then divide by 1. Kenapa 1? Sebab a 1, w also 1. So kita dapatlah bentuk macam ni. So yang constant kita boleh letak di luar. Okay, so now kita nak integrate this one, x exponential 4x. So kita nak integrate this one, kita nak pakai apa? Integration hanya ada 3 teknik sahaja, which is substitution, by part, ataupun by part ni juga kita boleh kenali sebagai tabula method, and the last one is partial fraction. So mana satu kita nak pakai? Bila melibatkan x exponential 4x, kita nak integrate dia. Nak pakai method mana? By part. Okay, by part. Ataupun kita boleh pakai tabula method lah kan. Saya selalu ajar pakai tabula method kan untuk this case kan. So
kita buatlah bentuk tabula method. So di mana ini adalah sign, this one adalah kita punya U. U ni kita akan differentiate. Okay, maksudnya kolom ni kolom differentiate, this one kolom integrate. Okay, so U ni macam mana kita nak dapat? Kita guna LPET punya formula. Maksudnya dekat sini function apa yang terlibat? Kita ada polynomial function dan juga exponential function. So kalau dekat sini polinomial dulu kan kita jumpa ataupun exponential dulu kita jumpa? Kita jumpa polinomial kan? So U kita akan ambil X lah. That's why untuk yang kita differentiate kita ambil X. Dan untuk integration kita ambil exponential. Alright, so bila kita dah ni, kita dapatlah X exponential 4X over 4 time dengan negative 2. That's why we get negative X exponential 4X over 2. Betul tak? Sebab dia macam ni. X exponential 4X over 4 macam tu. So ini 1, ini 2. That's why you get negative X exponential 4X over 2. And then yang kedua, negative 1 time dengan exponential 4X over 16. So ini dia akan dapat negative exponential 4X over 16 and then divide by negative 2. So 1, negative we get positive exponential 4X over 8. Okay, dah dapat yang ni. The next kita cari pula V. So V kita integrate f x time dengan y1x over a w. So y1x kita adalah 1. So 1 time dengan fx kita adalah 2 exponential 4x. Sebab tu awak dapat 2 exponential 4x. So ini kita just integrate secara direct. So we get exponential 4x over 2. Alright. Ingat kita punya nak formula untuk dapatkan ypx. So ypx sama dengan u y1x. Ni dah tulis dah. U y1x plus v y2x. Okay, so now u kita dah ada, v kita dah ada, y1x kita dah ada, y2x also kita dah ada. So just masukkan dalam formula. So once awak dah masuk dalam formula, awak dapatlah negative x exponential 4x over 2 plus exponential 4x over 8 and then plus x exponential 4x over 2. Okay, so untuk this part dia adalah sama kan? So negative half plus negative half, so we get 0 lah untuk this part. So ypx we get exponential 4x over 8. Okay, so the last one is general solution. So general solution akan jadi yhx tambah ypx. So yhx awal-awal lagi kita dah dapat, and then ypx this one. So tambah je lah a plus bx plus exponential 4x over 8. Okay, semua dapat jawapan ni? Boleh? Boleh, Madam. Alright. Okay, so kita continue dengan example 2. Okay, apa perbezaan dekat sini example 1 di mana kita punya yhx kita adalah real and equal root. Okay, so untuk example 2 ni pula yhx kita adalah real and distinct root. So kenapa saya tunjuk ketiga-tiga case tu supaya nanti awak tahu macam mana awak nak pilih y1 dan juga y2. Okay, takut tersilap pilih. Okay, dia nak takut silap pilih pun dekat sini lah y dekat ni real and equal root. Sebab real and equal root dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk macam ni kan, a plus bx exponential mx. Betul tak? So kadang-kadang bila dia jadi bentuk macam ni, student keliru nak pilih. Mana satu y1, mana satu y2. So nak mudah, kita kena kembangkan. So bila kita kembangkan, kita nampaklah. Okay, kita nampaklah bx, mx. So kita nampak yang ini y1 dan yang ini y2. Okay, kalau untuk real and distinct root tak ada masalah. Sebab dia memang dah dipecahkan dah. So student memang jelas nampak yang ni y1 dan ni y2.
Okay. So kalau kita tengok soalan ni memang for sure lah kita tahu this one adalah non-homogeneous equation. Sebab awal-awal lagi pun soalan dah mention nak pakai method of variation parameter. So once dah mention method apa nak pakai, so memang kita tahulah dia adalah non-homogeneous. So step pertama kita identify A. So A dekat sini. So A kita adalah 1. And then kenapa saya tuliskan ni? Ya Allah ya Tuhanku. Betul lah. Cuma ni kat sini kenapa saya tak salin? Ayo. Ditambah 5y prime tambah 6y sama dengan 2x exponential x. Okay. So fx kita this one. Okay. So dah dapat dah A dengan fx. Kita continue dengan yhx kita. So nak cari yhx, kita assume fx ni kosong. So kita dapatlah value -2, -3. So bila kita tahu dia value dia tak sama, so dia adalah real and distinct root, and then this one is homogeneous solution dia. Okay, so A exponential -2x plus B exponential -3x. So bila dah dapat benda ni, apa nak kena buat step seterusnya? Cari y1 dan juga y2x. So macam mana kita nak dapatkan? So this one adalah y1 and this one adalah y2. So y1x kita exponential -2x and y2x kita adalah exponential -3x. So dah dapat ni, the next step apa nak buat? Differentiate macam biasa lah. So untuk ni kita akan dapat -2 exponential -2x, and untuk y2 prime -3 exponential -3x. Okay, sebab apa dapat macam ni? Sebab dia dalam bentuk exponential. So senanglah kita just direct differentiate sahaja. Okay, let's say kalau dia dalam bentuk x exponential ke contohlah kan. So kalau bentuk macam ni kena pakai product rule. Okay, nak differentiate kena ingat benda tu. Alright, so next kita continue. Kita nak dapatkan W. Okay, Wronskian. Kita nak dapatkan Wronskian, apa yang kita kena buat? Kita buat determinant. Okay, so this one is y1, this one is y2, and yang kat bawah adalah prime untuk y1 dan juga y2. Okay, so bila dah dapat ni, kita calculate lah. -3 exponential -3x time dengan exponential -2x. So we get -3 exponential -5x. Kenapa -5x? Sebab -2 plus, -2x plus -3x. So we get -5x. Okay. Kenapa dia plus? Sebab kita darab exponential tu, kita darab. Okay. And then plus. Kenapa plus? Sebab minus and minus. Okay. Ni minus and then bertemu dengan minus juga. That's why we jadi kat sini plus. Okay. 2 exponential -5x. Kenapa 5x? 2x time dengan plus -3x. So we get -5x lah dekat sini. Okay, so -3 exponential 5x plus 2 exponential -5x. So sama kan? So -3 plus 2 we get -1. That's why we get negative exponential -5x. Boleh? Alright, so dah dapat yang ni, the next step kita dapatkan U dengan V. So U kita adalah negative, and then we must integrate y to x time dengan fx over dengan AW. Okay. So y to x kita adalah exponential -3x time dengan 2x exponential x, and then over negative exponential -5x. So negative and negative. So we can simplify, dia akan jadi positif lah. Negative times negative, positif. Okay. Alright, so sekarang ni exponential -3x time dengan exponential x. So dia sama juga dengan exponential -3x plus x, and then divide n. So bila divide dia tolak -5x. So we get -3 plus 1. So we get -2. So -2 plus 5.
So we get 3x. Okay. So dua ni constant, so letak di luar, and then yang kita nak integrate adalah x exponential 3x. So bila dapat macam ni, kita nak integrate pakai apa? Method apa? Method apa kita nak pakai? Nak integrate pakai method apa? Sama juga lah kan? Sebab apa sama? Sebab dia dalam bentuk multiply kan? Bentuk darab. So kita akan pakai by part ataupun tabular method. So perlu ke saya tunjuk? Ke tak perlu? Nak dapatkan nilai ni. Perlu tak? Perlu tak? Tak perlu Tak perlu kot, madam. Okay, so semua dah boleh kan? Sebab dah banyak dah kan exercise yang dah buat benda yang sama kan? Okay, so dapatlah jawapan ni. Semua dapat So once semua dapat U, kita continue dengan V pula. So V pun sama jugalah, just substitute dah balik Y1, Fx dengan AW. So simplify, so we get this lah. Okay, so bila dapat UV, masukkanlah dalam kita punya general solution, particular solution. Kenapa saya letak kat sini ni? Ni, okay. So YPX sama dengan U, okay, exponential negative 2x, and then kita multiply dengan U kita. And then plus exponential negative 3x ni adalah Y2x. And then kita multiply dengan V. So bila kita simplify, kita akan dapatlah the last one untuk particular solution ni adalah x exponential x over 6 minus 7 exponential x over 72. Okay, so dah dapat yang ni. Just masuk je lah dalam general solution. Okay, itu je. Sama je, tak ada apa yang berbeza, cuma perbezaan dia macam tu je lah, step dia tetap sama. Yang berbeza hanyalah, contohnya macam mana kita nak identify Y1 dengan Y2, yang tu kena tahulah. And then nak differentiate, macam biasalah differentiate yang tu. Lepas tu dapatkan W ni semua formula. Okay. Sama juga untuk kes yang ketiga ataupun kes yang terakhir ni, di mana kalau kita tengok dekat sini, dia adalah complex root. So complex root ni bila kita punya homogeneous solution ataupun YHX kita adalah complex root, so macam mana kita nak pilih Y1 dan juga Y2 dia. So sama jugalah, Y1 kita ambil lah cos X, and Y2 kita ambil sin X. Alright, so bila dah dapat bentuk ni, nak cari Y prime and Y1 prime and Y2 prime ni, just differentiate lah. Okay, so kalau cos X kita dapatlah negatif sin X. Kalau dia sin X, kita akan dapat cos X. So once kita dah differentiate, apa yang kita nak buat seterusnya, kita nak cari W. So W, Y1, Y2, Y1 prime, Y2 prime. So kita guna formula determinant. So cos X time dengan cos X, that's why we get cos square X. And then plus this one. Kenapa plus? Sebab dia negative and negative sin square X. That's why dapat plus sin square X. Okay, so this one kita akan pakai properties. Trigo kan? So kita tahu yang bila cos square X plus sin square X, dia akan sama dengan 1. That's why lah we get 1. Okay, and then dekat sini Y2X kita adalah sin X, and then Fx kita adalah X plus 2. So bila dalam bentuk macam ni, kembangkan dulu. So once awak kembangkan, awak dapatlah negative integrate X sin X plus 2 sin X dx. So untuk this part, kita akan pakai tabular method. Ataupun kita boleh juga pakai by part. Benda yang samalah. Okay. And then yang 2 sin X ni kita boleh direct integrate. Okay. Sama juga untuk V. Samalah. Okay, yang pertama kita akan pakai method tabular ataupun by part. And yang kedua ni kita boleh direct. So untuk U kena berhati-hati sebab U ada negatif kat depan. So negatif and negatif, so that's why kat sini dia akan jadi X cos X minus. Kenapa minus? Sebab tadi positif, dia akan jadi minus sin X, and then
plus 2 cos X. Okay. Untuk V pula kita akan dapat X sin X plus cos X plus 2 sin X. Okay, bila dah dapat U dan V, okay, Y1 dan Y2 pun dah ada. So kita dapatkan kita punya particular solution lah. Alright. So kita darablah U dengan Y1 and then plus V dengan Y2 X. Okay. So bila dapat bentuk macam ni, expandkan, and then yang mana boleh kita simplify, kita simplify. So kalau kita tengok kat sini, X cos square X, and then dia dengan this one. Sekejap mana? Dengan ni. So dia akan jadi X cos square X plus sin square X. Okay, this part. Okay, dah settle. And then negative cos X sin X plus cos X sin X. So ini habis. So tinggal yang ini. Plus 2 cos X cos square X plus sin square X. So dia sama juga dengan X 1 tambah 2 1. So bila kita simplify, we get lah X plus 2 untuk YPX. And then kita masukkan dalam general solution. So kita dapatlah A cos X plus B sin X plus X plus 2. Settle. Let's say lah kalau diberi condition. Okay, initial condition diberi. So kita kena continue untuk cari value of A and B pula. Okay, kalau dia tak bagi, tak ada masalah lah. Kita boleh stop dekat situ je. Okay, boleh. Dah habis dah kita punya revision. Okay tak? Okay, madam. Okay. Okay, madam. Alright, so kalau okay, saya memang mengharapkan esok punya quiz semua dapat elok lah. Okay? Boleh